Masih lagi bersama Awani Pagi bersama saya Faris Hamid dan juga Zaifer. Kalau tadi kita bercakap tentang apa, If We Ran the World dengan Cindy Gallop. Ketika ini buat masa ni kita nak cakap pula dengan saudara Irfan kita ni bersama Irfan Khairi, bisnes internet ni. Jadi kita nak cakap hari ni tentang bisnes internet. Bisnes internet kita sebut. Macam mana kita nak buat? Step by stepnya apa saya perlu buat? Okey, bisnes internet ni selalunya ada 4 langkah je, Faris. 4 langkah. 4 langkah. Kita mula dengan satu, kita kena ada produk atau perkhidmatan. Okey. Okey, itu langkah kedua, kita kena ada laman web untuk apa nak tunjukkan produk dan perkhidmatan kita. Okey. Langkah ketiga, kita kena ada kebolehan menerima bayaran daripada pelanggan. Okey. Langkah keempat pula, promosi yang paling penting sekali sebabnya 94% peniaga internet gagal because tak buat promosi. Tak ada promosi. So ada 4 langkah semuanya. Laman web, produk dulu, laman web. Lepas tu yang ketiga, boleh terima pembayaran dan promosi. Promosi. Kita cakap tentang produk ni. Produk apa yang sesuai sebenarnya untuk dijual di internet? Ke semua boleh? Apa je boleh? Nak katakan semua je tak juga. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah produk tu macam produk yang berat, sebenarnya jangan. Produk yang mudah pecah pun sebenarnya jangan. Dan kadang-kadang kalau produk yang macam perlu deria kita macam perlu kita bau, perlu kita rasa, perlu kita kita cuba kan, sebagainya, itu pun sukar nak jual di internet. So jadi sebolehnya cari produk yang ringan lah. Cari produk yang susah nak dapat kat kedai-kedai kat luar sana tu. And then also cari produk yang tahan lama. So tak busuk lah, macam food ke susah sikit. Mungkin Ifan boleh suggest produk apa yang sesuai, yang mungkin kalau di market kita sekarang, apa yang kita boleh jual? Sekarang ni memang sebenarnya banyak Faris nak jual internet, tapi yang paling laris di pasaran sekarang ni adalah informasi. Kalau kita boleh jual informasi di internet, that's the best lah. Informasi tu mungkin dari segi buku, kadang-kadang ceramah motivasi ke, information dalam bentuk CD ke dan sebagainya kan, manual dan sebagainya. So jadi informasi adalah paling laris di internet sekarang ni sebabnya orang ramai menggunakan internet because nak cari information. Tata kita pun selalu masuk internet nak cari information kan. Google cari information. So kita gunakan konsep information tu sebagai satu perniagaan. Then most probably ia lagi mudah untuk dijual. Tapi bukan nak kata informasi je boleh jual, benda-benda lain pun boleh. Baju, pakaian, kasut. Banyak kita tengok yang jual pakaian kan. Okey, macam laman web kan. Laman web yang macam mana yang boleh, sebab kadang ada orang jual through Facebook pun ada. Facebook kan? Ada blog, ada saya tengok pun ada. Jadi yang macam mana yang boleh reach dekat pada orang ramai, mass, yang paling efektif lah. Paling efektif nak katakan sebenarnya kan, kita perlu ada semua apa yang you sebut tu, semua kena ada. Facebook perlu ada, blog pun perlu ada. Jangan satu je lah, macam-macam ada. Kita kena anggap internet ni kan macam hartanah. Kalau hartanah kan, kalau kita nak jadi kaya, kita kan kena ada banyak tanah-tanah kat luar sana kan. Sebabnya bila kita ada banyak tanah, lagi mudah kita nak dapat pendapatan lah. So di internet sama juga, kita guna konsep hartanah, di mana kalau kita ada lagi banyak laman web ataupun lagi banyak internet presence kat luar sana, lagi mudah orang nak jumpa kita. So for example, nanti kalau kita ada Facebook, kawan-kawan Facebook jumpa kita. Kalau kita ada blog, orang yang search blog akan jumpa kita. Kalau kita ada macam akaun macam Twitter ke, kita ada akaun YouTube dan sebagainya, so kira macam hartanah lah. Kita ada lagi banyak cawangan kita kat luar sana tu. Jadi macam ni kita nak ke website ni, katalah saya nak buka ni. Jadi langkah ni macam mana? Saya pergi ke website, katalah Blogspot ya. Adakah diberitahu langkah-langkah apa yang saya perlu buat, ataupun saya kena mungkin Ifan boleh suggest macam mana, apa yang kita perlu buat? Macam mana nak melaksanakan? Letak gambar ke, letak harga ke, macam mana? The first thing kita kena ada laman web dulu. Ini tak termasuk Blogspot, apa nama yang kita sebut, Facebook dan YouTube sebagainya. Kita ada laman web untuk promosikan kita punya produk lah. Katalah Faris nak jual t-shirt lah, katakan katalah kita dapatkan faris.com tu. Faris.com. Faris.com. Dan kat situ Faris letaklah gambar t-shirt dan sebagainya. Sekarang ni kita anggapkan sebagai ada dua perkara. Satu kita anggap sebagai soft sell, satu lagi sebagai hard sell. Hard sell is untuk kita get people untuk beli produk kita. So jadi faris.com tu ada gambar t-shirt kita dan sebagainya adalah untuk get people untuk beli barang kita. So hard sell. Soft sell pula adalah blog, Facebook yang kita bincangkan tadi, YouTube dan sebagainya. So yang soft sell ni adalah untuk tarik lagi ramai pelanggan. Blog untuk tarik pelanggan, Facebook untuk tarik pelanggan, YouTube dan sebagainya untuk tarik pelanggan. Lepas tu kita channelkan pelanggan-pelanggan ni ke laman web kita tu. Untuk jadi marketing arm lah. Marketing arm lah, pemasaran pemasaran segala
dan lagi banyak macam kita lagi banyak cawangan, lagi mudah kita nak channelkan pelawat-pelawat kita ke laman web kita untuk buat hasil nak jualkan produk kita tu. Okey, ke langkah ketiga. Di mana cakapnya kita perlu ada cara nak bayar. Takkan orang nak letak duit dalam surat hantar. Kadang-kadang fikir kan, macam mana kita nak hantar barang. Okey, orang order, kita hantar barang dulu terupus, lepas tu kita tak bayar. Kita tak bayar. Macam mana tu? Macam mana sistem tu berfungsi? Dekat internet ni kan sebenarnya kita yang bestnya selalunya kita dapat bayaran dulu baru kita deliver produk. So janganlah kita hantar produk dulu dan baru harapkan bayaran. Tapi kalau orang kata dia macam mana nak jadi scam, saya masukkan duit tak bayar, tak sampai pula barang. Okey, di internet memang selalunya kita terima bayaran baru kita buat hantaran. Terima bayaran pula kan selalunya kat internet kita guna credit card lah kan. Pelanggan kena guna kad kredit. So jadi kat situ kita kena ada account namanya merchant account. Merchant account. Merchant account. Merchant account ni Zafar fikirkan macam kita orang tengah lah. Merchant account ni macam orang tengah. So jadi pelanggan bayar merchant account, merchant account pegang duit tu, merchant account akan bayar kita pula. So jadi sebenarnya kan bila macam saya dah buat perniagaan internet dah 10 tahun, satu nombor kad kredit pun saya tak pernah nampak. Sebab nombor kad kredit semua disimpan dalam merchant account orang tengah ni. So pelanggan guna kad kredit, dia bayar merchant account masukkan duit tu dalam bank kita. So jadi nak tak nak kita kena ada merchant account ni lah. So itu antara merchant account yang popular, pernah dengar PayPal kan? PayPal tu check out, WorldPay tu antara merchant account. So you boleh masuk Google and type merchant account, nanti ada banyak lah pilihan yang boleh diberikan. Bagaimana pula orang yang macam saya ni yang kalau boleh nak avoid lah guna credit card semua ni. Dia macam mana sistem bayaran bagi macam ni pula? Apa ni keadaan ekonomi sekarang kan. Kita banyak berhutang. Tak nak pula kan. Betul juga. Kalau sebenarnya kat Malaysia, pasaran Malaysia, kalau kita macam Faris.com tadi tu buat jual t-shirt untuk pasaran Malaysia saja, selalunya 40% akan bayar kad kredit, 60% akan bayar kaedah lain. Sebab memang kat Malaysia ni pun tak ramai yang guna credit card lah online. Belum, maybe ramai tak bersedia lagi. So jadi 60% akan guna kaedah lain seperti online banking, bank in directly, guna ATM machine pun boleh kan, account dan sebagainya. Apalagi wang pos, kiriman wang, satu lagi menghantar cek kepada kita. So jadi ada 5 cara pembayaran lah. Satu kad kredit, di mana kita guna merchant account tadi, okay, and then bank in ataupun ATM machine, online banking, wang pos, kiriman wang. The final one bayaran guna cek. Saya juga ada cara ni. Satu lagi dia cakap senang je, kita jumpa je. Itu boleh juga. Ada juga. Kalau di kawasan Klang Valley semua tu boleh juga kan? Boleh jumpa. Tapi bila kita ada perniagaan internet, kita target satu. Jauh lah kan? Betul lah. Macam cara pembayaran tadi kan. Tapi mungkin still ada orang yang rasa macam tak percaya tau. Macam mana kita nak bagi orang yakin lah, buatkan mereka yakin yang barang tu tetap akan sampai, memang kita akan deliver that barang. Sebenarnya merchant account tu fungsi dia banyak. Salah satu fungsi dia adalah untuk tak nak bagi ada penipuan lah. Merchant account ni bukan sebarangan. Sebenarnya ada merchant account sebenarnya ni dia partner dengan bank selalunya. So jadi tentang security tu semua tu memang mereka ni memang menjagalah security. Tapi again terutamanya untuk merchant account yang glamour lah, yang merchant account yang kita selalu dengar, PayPal, WorldPay dan sebagainya, tu dah established. So merchant account ni akan handle sebarang fraudulent transaction semua tu. Bagi pihak kita juga pula, kita kena membina keyakinan kepada pelanggan dari segi kita kena tunjuk yang bisnes kita ni exist lah, wujud. Ada teknik-teknik dia, contoh seperti letak gambar kita. Macam Faris buat kedai, letak gambar Faris kat situ. So bila orang lagi yakin lah dengan laman web kita tu. Saya memang meyakinkan. Dia cakap lagi langkah terakhir, step keempat ni tentang promote. Saya rasa langkah keempat ni antara langkah yang paling penting saya rasa. Memang paling penting. Kalau tanpa promosi, kita ada kedai pun jadi tak ada orang nak tahu pasal barang kita, jadi macam mana? Of course. Promosi tu walaupun langkah keempat tapi dia langkah paling penting. In fact langkah 1, 2, 3 tu biasanya kita buat sekali saja. Tetapi langkah 4 promosi kita kena ongoing buat, ulang sampai bila-bila kita kena lakukan promosi ni. Antara cara promosi boleh katakan contoh kita letak banner ataupun iklan di laman-laman web lain. Contoh kalau kita masuk laman web macam katalah Faris jual t-shirt, t-shirt sukan lah katakan, mengenai sukan dan sebagainya. So Faris kena cari laman web yang berkenaan dengan sukan and then letak iklan di laman web tu. So jadi orang yang melawat laman web iklan sukan tu, dia nampak banner Faris iklan, klik kat situ akan masuk laman web Faris untuk buat belian. So jadi kat situ kan Faris sebenarnya kena bayar laman web
sukan tadi tu untuk letak iklan-iklan tu. Berapa tu? Ia bergantung kepada laman web tersebut. Laman web yang mempunyai ramai pelawat lagi mahal. Kalau laman web tu kurang pelawat, then lagi